Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan teruskan untuk sains tingkatan 2 di mana kita akan teruskan bab baru iaitu bab 6, asid dan alkali. Okey, jadi hari ini kita akan lihat terus kepada subtopik 6.1 iaitu sifat asid dan alkali. Saya pasti kebanyakan daripada awak telah belajar berkenaan dengan asid dan alkali ketika sekolah rendah. Okey, jadi hari ini kita akan belajar lebih mendalam berkenaan dengan sifat asid dan alkali. Seperti yang awak lihat, dekat dalam gambar rajah ini, okay, awak akan nampak beberapa contoh asid dan alkali di dalam makmal. Okay. Contoh yang saya tunjukkan di sini adalah alkali. Okay. Contoh-contoh lain yang awak boleh nampak dekat dalam makmal, contohnya hydrochloric acid ataupun asid hidroklorik. Okey. Contoh lain seperti asid sulfurik. Ini semua awak boleh nampak dalam makmal. Kebanyakannya yang berakhir dengan perkataan ataupun bermula dengan perkataan asid adalah merupakan asid. Manakala kebanyakan yang diakhiri dengan perkataan hidroksida ataupun hidroksida adalah diketahui sebagai alkali. Selain makmal sains, asid dan alkali juga boleh didapati dalam bahan kegunaan harian seperti cuka. Okey, dalam masakan iaitu cuka sebenarnya adalah asid. Manakala air sabun adalah alkali. Dari mana perkataan asid dan alkali? Asid ianya adalah berasal daripada perkataan Latin iaitu acidus yang bermaksud masam. Okey, jadi kebanyakan asid sifatnya adalah masam. Okey, contoh kalau saya boleh beri dekat sini, lemon. Okey, ataupun air orange. Okey, kalau awak rasa lemon, awak potong lemon, bila awak rasa, apa yang akan awak rasa? Bukan manis. Okey, bukan pahit, tetapi ianya adalah masam. Ini kerana lemon ni adalah bersifat bahan berasid. Okey, jadi masam adalah salah satu ciri bahan berasid. Kemudian kita akan tengok alkali pula. Alkali berasal daripada perkataan Arab iaitu alkali yang bermaksud abu tumbuhan. Okey, nanti kita akan lihat apa ciri-ciri asid dan alkali dan kita akan melakukan perbezaan antara asid dan alkali. Baiklah. Kita akan tengok sifat asid dan alkali. Yang pertama, asid nilai pH adalah kurang daripada 7. Okey, sebelum kita pergi lebih mendalam dalam hal ini. Okey. Ini adalah satu yang kita namakan sebagai skala pH. Okey, skala pH ni dia akan menentukan sama ada satu bahan itu asid ataupun alkali. Dan kita akan tengok juga sejauh mana kekuatan asid dan alkali itu. Okey, jadi kita ada asid, alkali dan juga kita ada neutral. 7 adalah neutral. Sebenarnya kita akan belajar lebih mendalam berkenaan dengan ni dalam next punya slide. Okey, tapi saya terangkan sedikit sebab kita dah nampak nilai pH dekat sini. Okey, jadi kalau ikutkan, sekiranya kita ada skala 0 sampai 14 di mana 7 adalah neutral. Sekiranya satu bahan tu kita katakan asid, nilai pH-nya adalah kurang daripada 7. Ini kita panggil sebagai asid. Okey, kalau alkali pula, nilai pH dia adalah lebih daripada 7. Maksudnya 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14. Okey, jadi ini yang kita panggil sebagai nilai pH. Okey. Kemudian kita tengok asid. Asid ni dia cenderung untuk berasa masam. Manakala alkali berasa pahit. Asid bersifat mengakis dan alkali juga mengakis. Kita akan tengok contoh selepas ini. Asid menukarkan kertas limus biru kepada merah dan alkali menukarkan kertas limus merah kepada biru. Okey, jadi dekat sini salah satu cara untuk kita
menguji sama ada itu adalah asid ataupun tidak, kita akan menggunakan kertas litmus biru. Sekiranya kertas litmus biru bertukar menjadi merah, bermaksud bahan itu adalah bahan asid. Untuk alkali pula, kita akan menggunakan kertas litmus merah. Okey, sekiranya kertas litmus merah bertukar menjadi biru, ianya adalah alkali. Kemudian untuk asid, bertindak balas dengan logam untuk menghasilkan gas hidrogen. Okey, jadi sekiranya asid dan logam diletakkan bersama, awak akan nampak buih. Okey, di mana gas hidrogen akan dibebaskan. Manakala alkali juga tidak bertindak balas dengan logam. Maksudnya tidak ada apa yang akan berlaku sekiranya alkali diletakkan bersama dengan logam. Okey, ini adalah ujian untuk sifat asid dan alkali. Okey, sebenarnya untuk eksperimen ni kita akan buat dekat dalam makmal. Okey, tetapi disebabkan kita hanya boleh melakukan secara PDPR, okey, jadi kita akan baca dahulu dan kemudian saya akan bagi video kepada awak bagaimana eksperimen ini dilakukan. Okey. Okey, untuk eksperimen ni awak perlulah merujuk untuk aktiviti 6.1 pada muka surat 126 hingga 127. Okey, di mana di sana awak akan boleh nampak manual dan segala prosedur untuk eksperimen tersebut lebih detail. Okey, yang pertama, untuk eksperimen ni kita akan menguji sifat antara perbezaan sifat asid dan alkali. Okey, yang pertama kita akan menguji nilai pH dahulu. Okey, kita akan ada dua cecair dekat sini di mana kita ada cecair asid. Okey, jadi kita akan menggunakan kertas pH. Okey, kertas pH adalah kertas yang seperti yang awak nampak warna kuning ni. Okey, kertas pH ni adalah kertas untuk menguji nilai pH. Okey, jadi kertas pH ni untuk uji nilai pH. Okey, apa yang perlu awak buat? Kita ada yang pertama, kita ada piring Petri A. Okey, dan kemudian kita pun sediakan piring Petri B lah. Ini adalah untuk alkali. Okey, jadi untuk A ni, awak akan uji dengan kertas pH. Okey, sekiranya asid hidroklorik, sekiranya kertas pH diletakkan di dalam asid hidroklorik, okey, kertas ni akan berubah menjadi warna yang sepatutnya. Okey, alkali pun sama juga. Okey, jadi contoh dekat sini awak boleh nampak. Okey, ini adalah skala bagi ini adalah skala bagi asid. Okey, ini adalah skala bagi alkali. Okey, jadi bila awak nampak asid punya ni kan, kertas pH dia akan tukar daripada menjadi warna kuning, mungkin menjadi warna merah. Okey, sebab asid hidroklorik cair ni adalah asid kuat. Okey, kemudian alkali pula. Daripada warna kuning, jika awak letak kertas pH ke dalam alkali, kertas warna kuning tu dia akan bertukar menjadi warna kebiruan, kehijauan ataupun berwarna ungu. Okey, jadi setelah awak dapat perubahan warna, awak kena bandingkan dengan warna yang ada pada manual di sini. Barulah awak akan tahu tahap kekuatan asid dan alkali. Okey, ini adalah contoh di mana ini adalah perubahan warna sekiranya awak melakukan eksperimen dengan pelbagai bahan. Okey, contohnya awak sediakan beberapa bahan, lemon, cuka, bahan pencuci, sabun, okey, ubat gigi. Okey, awak akan nampak pelbagai keputusan. Okey, dan pelbagai keputusan tu awak haruslah bandingkan dengan skala pH yang terdapat dalam manual dan kemudian awak akan tahu sama ada bahan yang awak uji tu adalah asid, neutral ataupun alkali. Kemudian kita boleh menguji rasa untuk asid dan alkali. Rasa asid dan alkali diuji dengan menggunakan deria rasa. Okey, rasa asid biasanya masam, contohnya lemon. Okey, masam. Dan alkali pahit. Contoh macam air sabun. Okey, rasanya agak pahit. Menguji sifat mengakis. Okey, jadi untuk yang ini kita akan sediakan bahan-bahan seperti dalam rajah ini.
Dan kemudian apa yang perlu awak buat, awak akan ada asid hidroklorik pekat. Dan juga satu lagi bahan alkali. Bila awak titiskan ke atas kertas turas, awak akan nampak kesan terbakar. Dekat tengah-tengah tu. Okay, dia membentuk lubang di atas kertas turas. Ini menunjukkan bahawa asid dan alkali bersifat mengakis. Kemudian, kita akan menguji kesan terhadap kertas litmus biru dan kertas litmus merah. Okey. Awak kena ingat, sekiranya awak nak menguji asid, okey, kita akan menggunakan kertas litmus biru. Okey, contoh, kita ada dua cecair, A dan B. Okey. A dan B ni awak tak tahu mana satu asid dan mana satu alkali. Okay, jadi apa perlu awak buat? Awak ambil kertas litmus biru. Tak kisahlah litmus biru ataupun litmus merah. Okay, contoh awak ambil kertas litmus biru. Awak uji dalam cecair A. Dekat sini biru dia akan tukar jadi merah. Manakala dekat B pula, biru dia tak bertukar menjadi warna apa-apa. Dia kekal biru. Ini menunjukkan A ni merupakan asid sebab dia bertukar daripada biru menjadi merah. Kemudian untuk B, untuk B kita tak pasti. Dia memang bukan asid tetapi adakah dia alkali? Jadi awak tu uji dengan kertas litmus merah. Okey, kertas litmus merah kemudian bertukar menjadi biru. Ini menunjukkan bahan B adalah bahan alkali. Okey, jadi asid memerlukan kertas litmus biru. Alkali kita boleh uji dengan kertas litmus merah. Seperti yang awak nampak dalam gambar ni kan. Litmus paper turns red. Maksudnya warna merah bertukar menjadi litmus paper bertukar menjadi merah. Okey, daripada biru ni, dia bertukar menjadi merah. Ini menunjukkan dia adalah asid. Untuk litmus paper biru pula, merah, dia bertukar menjadi biru di dalam alkali. Menguji tindak balas terhadap logam. Okey, jadi apa yang perlu awak buat adalah awak kena sediakan asid hidroklorik cair dan masukkan pita magnesium. Ini adalah satu logam nipis. Okey, pita magnesium, logam yang agak reaktif. Okey, bila awak masukkan dalam ini, awak akan nampak ada gas. Ada buih-buih yang keluar daripada pita magnesium. Ini menunjukkan tindak balas antara logam dan asid. Okey, gas yang terhasil ni adalah gas hidrogen. Okey, jadi awak kena ingat dekat sini. Logam bila awak tambah dengan asid, awak akan menghasilkan gas hidrogen. Okey. Nampak? Ini adalah apa yang awak akan nampak sekiranya eksperimen dibuat dalam makmal. Kemudian kita akan tengok peranan untuk menunjukkan sifat-sifat asid dan alkali. Okey, asid dan alkali hanya boleh menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. Awak kena ingat, asid dan alkali tak akan menunjukkan sifatnya sekiranya tak ada air. Okey, jadi waktu tak ada air tak akan ada terjadi perubahan. Contoh kat sini kita nak uji asid. Asid kita akan uji dengan kertas litmus biru. Jadi bila kita masukkan dekat tempat yang tak ada air, yang kering, asid ethanoic glacial. Glacial ni maksudnya yang kering. Okey, yang pepejal. Okey, jadi bila awak masukkan kertas litmus biru, dia tak berubah warna. Tetapi bila awak tambah air, dia akan bertukar menjadi warna merah. Jadi maksudnya reaksi hanya akan kita dapat sekiranya kita tambah air ke dalam tabung uji. Okey. Manakala alkali pun sama. Kalau awak letak pepejal natrium hidroksida, tiada perubahan akan berlaku pada kertas litmus merah. Namun kalau awak tambah air, okey, awak akan nampak perubahan. Ini adalah salah satu ciri yang awak perlu ingat di mana asid dan alkali hanya akan menunjukkan sifat dengan kehadiran air. Kalau dalam keadaan kering, contoh kalau sabun kan, sabun yang kering tu kalau awak masukkan, kalau awak letak kertas litmus merah, tak akan ada perubahan.
Okey. Kemudian bahan berasid dan beralkali. Okey, bahan yang mengandungi asid kita akan katakan dia sebagai bahan berasid. Bahan yang ada alkali pula kita akan cakap dia bahan beralkali. Seperti yang awak nampak dalam gambar rajah ini, saya dah terangkan berkenaan dengan skala pH kan tadi. Okey, jadi kita ada 0 sampai 14 di mana 0 ni adalah merupakan bahan berasid yang sangat kuat. Okey, jadi kita ada bateri dekat sini. Tak kisahlah bateri apa, terutamanya kalau macam bateri kereta pun sama. Okey, stomach acid. Ini adalah asid pankreatik dekat dalam perut. Yang digunakan untuk membunuh mikroorganisma dalam makanan. 1, pH dia adalah 1. Okey, sebab tu kalau awak tak makan, asid ni dia akan menghakis perut awak. Jadi itulah yang ada gastrik lah. Okey. Lemon. Lemon ni 2. Vinegar, cuka 3. Tomato 4. Kopi 5. Kopi ni pun kirakan sebagai asid. 6. Susu. Neutral ni adalah 7. Air. Okey. Alkali 8. Okey. Jadi ini adalah yang awak boleh nampak. Lagi satu stomach tablet. Ini adalah antacid. Biasa orang sakit perut kan, gastrik, awak kena makan antacid. Okey. Okey, ini adalah skala pH yang sama juga dalam bahasa Melayu. Okey, biasanya yang asid tinggi ni racun, toksik, pembasmi kuman. Okey, asid rendah 4, 5 dan 6. Alkali rendah, minuman dan makanan yang baik. Alkali tinggi lebih kurang 11 hingga 14. Sifat bahan yang berbeza ini ditunjukkan dengan menggunakan petunjuk yang sesuai. Okey, petunjuk ni pun sama kita dah belajar tadi. Okey, petunjuk ialah sejenis pewarna ataupun campuran beberapa jenis pewarna yang berubah warna berdasarkan bahan yang diuji. Perubahan warna menentukan sama ada bahan neutral, berasid ataupun beralkali. Okey, kita akan tengok contoh kat sini sebelum tu tadi. Kalau awak nampak yang kita guna kertas litmus merah dan biru, awak hanya boleh tahu dia adalah alkali ataupun asid sahaja. Tapi kalau awak gunakan kertas pH, awak boleh tahu kekuatan asid dan alkali. Okey, berapa skala dia? Okey, kuat ke? Tak kuat. Okey, kita tengok ni Phenolphthalein. Bila awak masukkan phenolphthalein ke dalam asid, dia adalah tidak berwarna. Contoh dalam gambar ni kan, tak berwarna. Tapi kalau dia adalah alkali, awak akan boleh nampak dia bertukar menjadi merah jambu. Okey. Kemudian kita ada petunjuk semesta. Ni adalah universal indicator. Sama juga, kalau dia adalah asid, dia akan bertukar menjadi merah, neutral hijau dan alkali biru. Ini lebih kurang macam kertas pH lah. Okey. Skala pH tadi. Kertas warna kuning tu. Kemudian kita ada metal jingga. Okey, metal jingga ni kalau awak boleh nampak kan, kalau dia bertukar kalau dia adalah asid, dia akan bertukar menjadi lebih kurang kepada orange. Okey, kalau dia neutral dan alkali, dia akan bertukar menjadi warna kuning sahaja. Kalau kertas litmus biru ni pun sama juga. Okey, kertas litmus biru seperti yang kita dah bincangkan tadi. Kekuatan asid dan alkali. Yang ini baru kita nak belajar sebenarnya, skala pH ni. Skala pH digunakan untuk menunjukkan kekuatan suatu asid atau alkali. Okey, julat nilai pH adalah antara 0 sampai 14. Contoh, kalau saya kata pH 5. Adakah ianya asid ataupun alkali? Kita tengok 5. 5 adalah kurang daripada 7. Ini menunjukkan dia adalah asid. Okey, asid lemah. Okey, kalau kita ada hydrochloric acid pH dia 1, dia pun asid juga. Tapi dia sangat kuat asid dia berbanding dengan pH 5 tadi. Okey. Ke sana dia akan menjadi semakin beralkali.
Kemudian kita akan tengok kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. Okey, dekat sini kita boleh nampak biasanya asid. Okey, asid tartarik. Kemudian kita ada minuman bergas, asid karbonik, battery character, asid sulfurik. Dan jeruk biasanya kita nak bagi dia tahan lama, kita guna cuka. Manakala alkali, kalium hidroksida, baja kita akan gunakan amonia, pil antacid, magnesium hidroksida dan deterjen natrium hidroksida. Okey, jadi kita dah tamat untuk bab 6.1 sifat asid dan alkali. Okey, sila baca, sila fahamkan dan untuk kelas nanti kita akan review balik setiap apa yang kita dah belajar dalam video ini. Okey, jadi apa-apa masalah boleh terus hubungi saya. Okey, jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera.